نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Syukur dan terima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya kita dapat sama-sama bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, memberkati pertemuan yang diadakan insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan buat umat Islam yang mungkin berada di seluruh dunia yang sedang menghadapi ujian kehidupan, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan berpanjangan. Allahumma amin. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di seluruh dunia agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan, hari ini dah 13 April bersamaan dengan 12 Ramadan, pejam celik 11 12 Ramadan, kita telah pun berada di bulannya. Kita doa pada Allah Ta'ala agar semua amalan soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan terus diberikan kekuatan untuk beramal di bulan Ramadan untuk mengejar malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mewakili barisan AJK Masjid Surau An-Nur Fasa 3A Seremban mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan ke ruangan Facebook surau, dan sebarang sumbangan boleh disalurkan kepada 05 01 2010 053038, iaitu infak dana surau untuk penambahbaikan surau dan juga aktiviti-aktiviti pengimarahan dengan kuliah-kuliah subuh, dengan kuliah-kuliah maghrib dan semua kuliah-kuliah yang ada di ruangan Facebook Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Selamat datang pada semua yang hadir pada pagi ini, pada Puan Siti Atikah Tukimin daripada Melbourne, masya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kepada Kak Nazatun Naina, masya-Allah, menjemput orang US, masya-Allah. Puan Siti Mariam Muhammad Ali, masya-Allah, alhamdulillah. Semoga kita istiqamah melakukan amal ibadat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Lin Mazlin daripada Johor Bahru, Siti Anisah Masno, masya-Allah. Asma Zuraida, masya-Allah. Syahadah Ahmad, masya-Allah, Kita doakan kebaikan berpanjangan kepada semua yang hadir dan juga yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati. Allahumma amin. Kepada Hakak Hairul Niza, mendengar sampai siap-siapkan anak pergi sekolah Ustaz, masya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati Hakak Hairul Niza yang sedang menyiapkan anak-anaknya. Kepada Ar-Rasmil, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masya-Allah. Besar jasa ibu-ibu yang berpagi siap-siapkan anak. Itu semua pahala belaka tu. Dah lah siapkan anak bulan Ramadan pula. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, setiap amalan sunat itu mendapat pahala wajib. Setiap amalan wajib dilipat kali gandakan sebanyak 70 kali ganda. Terima kasih kepada Puan Jamaliah Rosni, masya-Allah. Jadi siapa nak pahala, kena banyak tolong orang lain. Terima kasih kepada semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Itu untung jadi seorang ibu, dan 9 bulan dia mengandungkan anak. Itu semua jihad belaka. 9 bulan tu dia mengandungkan anak 24 jam 7 hari seminggu. Selama 9 bulan dirinya sentiasa berpahala kerana mengandungkan anak. Allahu Akbar. Betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia. Diberikan dalam perut seorang wanita namanya Rahim. Letaknya di dalamnya manusia yang lain. Di dalam satu jasad ada 2 jantung. Allah Subhanahu wa taala letakkan bayi itu dalam perut seorang ibu selama 24 jam 7 hari seminggu, selama 9 bulan 10 hari, selagi mana badan itu mengandungkan anak. Selama itulah badan dia sedang bertarung dan berjihad fi sabilillah. Ya Allah, besarnya pahala orang yang melahirkan anak.
Tahu tak betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Sebab itu anak ni dia tak akan boleh balas jasa seorang ibu walaupun dia bagi seluruh apa yang dia ada untuk ibu. Tapi ibu tak minta semua duit tu. Ibu mintakan doa daripada anak yang soleh. Kerana doa itulah menjadi senjata ataupun harta yang paling ampuh dan paling utuh untuk dibawa berdagang ke alam mahsyar, ya. Orang lelaki mana ada bersalin? Orang lelaki ada bersalin ke? Tak ada. Oh, salam 11 Ramadan. Saya minta maaf, saya baca 12, saya kira 12 Ramadan pula dah. Ladu pula dah. Ya ke? Hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Bukan Selasa, 11 lah. Kira hari ni 11 Ramadan. 11, bukan 12 Ramadan, 11 Ramadan, masya-Allah. Saya terlangkau satu hari, terlajak satu hari, masya-Allah. Betul ya, masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, orang lelaki tak ada. Orang perempuan bawa perut, dia mengandung dan dia bersalin. Orang lelaki bawa perut, dia mengandung tapi tak bersalin-salin. Itu kelebihan orang lelaki pula. Masya-Allah ya. Jadi kita doakan para kaum hadam yang mungkin sedang hamil beberapa bulan, ya. Hamil tu maksudnya pembawa. Dalam bahasa Arab, hamil membawa erti yang membawa. Jadi kalau seorang ibu yang dipanggil hamil, dia membawa perut yang di dalamnya ada anak. Orang lelaki dia juga hamil, tapi hamil bukan bawa perut. Dia bukan bawa anak, dia bawa lemak. Dia bawa lemak. Lelemak dia panggil, lelemak. Masya-Allah banyak dah ustaz-ustaz pun semua dah kurus, alhamdulillah. Saya pun dalam proses nak menyihatkan badan, menguruskan badan, insya-Allah. Baik, itu antara target saya, insya-Allah. 11 Ramadan, amin ya rabbal alamin. Baik. Kita menyambung perbahasan makanan, muka surat 218 dalam kitab Minhajul Abidin, wasiat Imam Al-Ghazali. Waalaikumsalam puan Sabariah. Minhajul Abidin, wasiat Imam Al-Ghazali. Sahabat kitab ni boleh buka muka surat 218. Orang lelaki bawa perut tapi tak bersalin, lemak je lebih. Ya, betul ya. Nampak macam mana? Itulah sifat orang lelaki. Perutnya tu memang tak akan turun, melainkan kalau dia betul-betul decide nak hilangkan perut, dia kena betul-betul mujahadah dengan tahan makan, tahan gula, kena jogging, kena senaman, macam-macam. Orang perempuan senang je, bersalin habis dah semua. Senang, nampak ustaz? Mana ada. Nak bersalin tu hilang dalam perut je, tapi bawah kulit masih kekal lagi, ya. Baik, kita masuk pada bab mubah. Kita bicarakan sebelum ni bab makanan, dia ada halal dari sudut syarak dan dia ada halal dari sudut warak. Dari sudut halal syarak, makanan yang halal dimakan maksudnya halal. Maksudnya kalau sembelih halal. Tapi kalau bab warak, dia bukan sekadar sembelih saja halal. Dia kena tahu datang mana makanan daging tu. Mungkin datang daripada acong, mungkin datang daripada mutu sami, mungkin datang daripada Ali yang mungkin menang loteri. Maksudnya penghasilan daging itu mungkin daripada sumber yang syubhah. Dipanggillah haram li ghairi, disebabkan lain. Dan contohnya acong tu mesti dia berniaga baik-baik, tapi orang yang warak ni fikir panjang, makanan ni tak siapa. Ya, kita nampak acong halal, kita tak nampak siapa ni yang berniaga dah. Kita kena tengok, kalau bab waraknya, dia kena tengok detail sikit. Sebab kita nak jaga hati. Adapun bagi kaum yang belum mencapai darjat tertinggi, ini belum sampai cakap tahap warak lah, dia harus pula berhati-hati dan teliti keperluannya, seperlunya, kata pengarang kitab. Bagi mereka terdapat pula bahagian warak yang sesuai dengan darjat kewarakannya. Bagi orang yang tak berapa tinggi martabat waraknya, kita bukan warak lah, kita warak kan. Dia warak ni martabat dia tinggi. Syarak warak. Syarak ni sah ataupun batal. Kalau warak ni dia lebih ekstra, go extra. Dia tengok duit daripada mana dapat, daging ni mana dapat, dia akan go extra. Tetapi dari kata pengarang kitab, kita mungkin tak sampai tahap warak tu. Kita ni maklum lah, ya, nak kata warak tu tidak, ya, tapi sikit-sikit lah kita ke arah warak. Maka kata Imam Ghazali, ada satu lagi martabat di bawah warak. Bagi mereka terdapat pula bahagian warak yang sesuai dengan darjat kewarakannya, sesuai dengan kadar kesulitannya. Mereka akan mencapai apa yang dicita-citakan. Allah tidak mensia-siakan pahala bagi orang yang baik perbuatannya,
dan Allah Maha mengetahui perbuatan mereka. Mubah, menurut garis asasnya terbahagi pada 3 bahagian. Mubah membawa erti harus. Jadi maksudnya tadi tu kita panggil syarak, warak. Di pertengahan warak tu dia ada dipanggil mubah. Mubah yang diambil oleh seseorang dengan maksud untuk bermegah-megah, menimbun kekayaan untuk menonjolkan diri terhadap orang lain, ini dipanggil riak. Perbuatan seperti itu adalah mungkar, tidak disukai, yang membuatnya tertahan banyak hisab, cerca dan bakal dimalukan. Ini kerana perbuatan mungkar seperti itulah yang akan membawa dia ke dalam neraka. Perkara halal, perkara warak. Daripada halal nak sampaikan, daripada warak boleh sampai ke halal, halal sampai ke warak ni, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan, antaranya mubah. Perkara mubah ni hati-hati, sebab kadang-kadang manusia boleh jatuh ke lembah riak. Dia ada 3 peringkat sombong ni. Tadi Ustaz Samsul Debat kupas ni di TV Al-Hijrah. Siapa tengok tadi TV Al-Hijrah sahur di Assalamualaikum TV Al-Hijrah? Saya, Ustaz Arif, host dia Naufal Hatta dan juga Ustaz Samsul Debat, saudara Samsul Debat. Jadi bicarakan Imam Ghazali sebut 3 jenis dipanggil orang yang meninggi diri. Yang pertama ujub, yang kedua riak, yang kedua takabur. Ujub ni sifat dalaman, dia rasa dia hebat. Yang kedua riak, dia mula buat sesuatu untuk orang tengok. Yang ketiga takabur, bila dia bercakap dia nak meninggi diri. Itu sifatnya. Baik. Perbuatan seperti itu adalah mungkar. Tapi bila mana kita buat sesuatu, di antara syarak dan warak ini ada perkara riak, maka riak ini menyebabkan ibadah-ibadah kita yang lain tertahan. Melakukan sesuatu dengan tujuan demikian termasuk maksiat dan berdosa. Orang yang buat sesuatu kerana riak dan kerana ujub, kerana takabur, dosa hukumnya. Dosa. Kita tak boleh buat sesuatu itu kerana riak nak dapat pandangan manusia, kerana ujub pada diri sendiri, dan juga kerana takabur, kerana orang tengok, ataupun kerana orang nak orang membesarkan kita. Kenapa kalau kita pergi umrah, kita boleh solat dengan khusyuk? Kerana kita buang segala pangkat-pangkat dan kedudukan baju yang boleh menyebabkan kita rasa riak. Sebab tu kita solat tenang, Allahu Akbar. Kita Datuk Seri ke, kita Tan Sri ke, kita Ketua Pengarah ke, kita Timbalan Pengarah ke, orang takkan kisah pun kita siapa. Baju ihram, kain ihram tu sama je. Kenapa kita boleh jadi khusyuk? Sebab kita tinggalkan pangkat dan kedudukan di luar masjid di Malaysia. Pergi ke Mekah tu kita memang solid sebagai manusia biasa. Allahu Akbar. Itu bagaimana Allah Ta'ala didik diri kita untuk sentiasa ada tazkiyatun nafs, bersihkan hati. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam suratul Hadid ayat ke-20. Terima kasih, masya-Allah. Jangan lupa untuk support tabung surau, masya-Allah. Terima kasih pada Tuan Zulkifli. Amin rabbal alamin. Ya Allah, jauhkan kami semua daripada sifat riak, ujub, takabur, bongkak, sombong dan sum'ah. Betul ya, sum'ah ni kita buat sesuatu untuk orang dengar. Berasal pada perkataan sami'ah, sum'ah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama وفي الآخرة عذاب شديد. Waalaikumsalam. Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah bawaan hidup yang baru semata-mata. Permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang mengurangkan. Juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan, serta berlumba-lumba memperbanyakkan harta benda dan anak-anak. Semuanya itu terhad waktunya. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segal ke suatu masa yang tertentu. Kemudian selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi orang yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu. Surah Al-Hadid ayat ke-57 dan 20.
ayat ke-20, minta maaf, ayat ke-20. Allah Ta'ala empunya alam ni bagi tahu apa dia tuan-tuan puan. Ni kena perhati sungguh ni. Perhati surah Al-Hadid ayat ke-20. Empunya alam ni bagi tahu dekat kita, hidup kita ni la'ibun walahwun. Tolong sesiapa tolong tulis kat bawah ni, la'ibun permainan, walahwun tipu daya. Innamal hayatid dunya, sesungguhnya hidup dunia ini permainan dan tipu daya. Tulis. Permainan dan tipu daya. Allah Ta'ala sebut perkataan tipu daya ni, kalau kita tengok dalam surah Al-Kautsar, At-Takatsur, alhaakumut takatsur, kamu ditipu dengan amalan mengumpul-ngumpulkan kekayaan. Itu yang Allah Ta'ala sebut sifat manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lantik kita sebagai khalifah untuk memberi khidmat pada manusia, kepada makhluk yang lain. Tetapi apa yang berlaku, kita ubah dipanggil matlamat hidup ini kepada sifat ananiyah, kepada sifat keakuan. Untuk diri sendiri, maka kita akan buat lebih. Untuk orang lain hanya sekadar tempelan je niat tu. Sebenarnya diri sendiri tu yang kita nak tu. Ini bahaya sungguh. Allahu Akbar. Sebab tu yang kata yang meniaga bazar tapi kadang-kadang kuihnya rosak, jual makanan semalam, orang beli sakit perut. Jangan begitu. Ya, betul, itulah dipanggil permainan. Ada orang main baik, ada orang main kotor. Kalau kita main bola, ada orang main tackle bola, ada orang main tackle kaki orang. Jadi bila orang tackle kaki kita, dia dah tak main bola dah, dia nak main, kira main gaduh. Jangan main-main itu. Sesungguhnya hidup di dunia ini adalah permainan dan tipu daya. Siapa yang pandai bermain, dialah yang juara. Siapa yang pandai menipu, dia selalu akan berada di atas. Tapi ingat, orang yang suka menipu tak selalunya berada di atas. Paling utama sekali, mereka semua akan berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjawab segala kezaliman yang pernah mereka lakukan, segala penipuan yang pernah mereka laksanakan. Hidup ini hanyalah permainan dan tipu daya saja. Betul kepada rohani, betul, hidup kita ni adalah tipu daya. La'ibun, permainan. Jadi permainan perlukan kemahiran, skill. Ada orang berjaya sebab dia ada kemahiran yang orang lain tak ada. Baik. Sabda Nabi SAW, man talaba dunya halalan mubahiyan mukathiran muraiyan liyaqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang mengejar dunia yang halal dengan tujuan untuk bermegah-megah dan memupuk harta untuk riak, nescaya dia menjumpai Allah dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Allahu Akbar. Allah murka kepada manusia yang kejar dunia semata-mata untuk mendapat riak, bermegah-megah. Allah jumpa dia dengan keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam sepotong hadis. Allah kata apa? Al-azamatu ridai, azamatu izari, wal kibriya'u ridai. Faman naza'aha, sesungguhnya rasa azamah ini, kebesaran ini adalah kain Allah, kainku, kata Allah Ta'ala. Dan rasa bangga diri ini, besar diri ini adalah selendangku. Siapa-siapa yang cuba ambil salah satu sifat, sama ada kemegahan dan kebanggaan ini daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan humban orang ni dalam neraka. Jadi jangan pernah rasa nak bersembang itu kita angkat diri. Jangan kita beribadah kerana nak orang tengok, riak. Jangan kita nak buat sesuatu biar orang puji kita. Jangan. Kita bukan sekadar tak dapat pahala, yang paling takut mendapat ancaman daripada Allah Ta'ala. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga barang siapa yang di dalam hatinya ada sebesar zarah sifat takabur. Allahu Akbar. Sebesar sifat takabur tu pun tak layak masuk syurga dah. Jadi kita ni tak ada sebab kenapa kita nak bangga diri. Kalau pergi umrah tu selai sepinggang je baju, orang tak kisah pun awak YB ke, awak Datuk Seri ke, awak siapa. Orang tak kisah. Yang penting kita duduk di Mekah tu ada selai, ada 2 helai kain je. Kain atas, kain bawah. Tu je. Orang tak tengok kain jenis apa. Bila balik Malaysia tu jadi feeling lain tu. Pasal orang panggil kita pangkat yang lain. Tapi masa dia tanah haram tu, polis tu panggil haji. Dia panggil hajinya kita. Kita tak pergi haji pun dia hajinya. Haji. Kalau perempuan, ibu. Kan dia panggil ibu kan? Ya, Kak Zah yang pergi tu. Ibu.
Bila masa pula kita mengandungkan dia bagi ibu. Tapi ibu dah kat sana tu dikira panggil ni lah, panggilan hormat untuk orang Indonesia. Ibu, ya abu. Ya. Kalau orang lelaki, haji. Gitu. Oh, dia panggil Rahmah. Dia ada panggil Siti, dia ada panggil Rahmah, dia ada panggil ibu. Betul. Dia panggil Rahmah juga. Rahmah pun dia panggil, betul. Betul Kak Siti Mariam. Baik, ada nombor 2 Ada nombor 2. Ada mubah yang disebabkan oleh seseorang yang mengambil barang yang halal hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Ini juga merupakan satu kejahatan dan maksiat. Tadi dia buat sesuatu untuk riak, untuk orang tengok. Ada perkara harus yang menyebabkan seseorang itu jatuh ke lembah kemaksiatan sebab dia ambil hanya untuk nafsu semata-mata, yang akhirnya akan mengakibatkan dia ditahan di padang mahsyar dan dihitung sebagaimana firman Allah Ta'ala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya dahulu. Surah Takatsur ayat ke-8. Allah akan tanya pada kita bila kita terlalu banyak nikmat. Pengarang kita punya AJK Surau kata, tolong tekan button star. Jadi saya nak minta semua kerjasama semua orang untuk pergi ke button star, tekan button bintang. Pergi ruangan komen, tekan bintang. Ada yang send 50 star, ada yang send 500 star. Terima kasih Masya Allah. Star ni nak menaikkan rating. Bila naik rating, bila banyak star, nanti bila live je pop up terus kat akaun kita. Jadi kita nak tambahkan nilai quality page surau ni. Kita tak boleh bagi duit, kita bagi star pagi ni. Jom sama-sama kita tolong AJK Surau menaikkan rating surau untuk kuliah-kuliah agama. Kita ada Ustaz Syed Syahrizan, kita ada Ustaz Abu A'la, kita ada kuliah Ustaz Naim Sa'adun, kita ada Ustaz Imam Muda Ashraf, macam-macam kuliah kita ada. Jadi mari sama-sama saya dan AJK untuk tekan button star pada kuliah-kuliah yang kita ada khususnya pada pagi ini, insya-Allah. Baik. Allah akan tanya orang yang ambil nikmat yang banyak di dunia ini, thumma latus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Dia ambil secara harus, tetapi dia kena ingat, lagi banyak dia ambil nikmat di dunia, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala lagi panjang. Dan kita kena faham, duduk di padang mahsyar dengan lebih lama berbanding orang yang dah pergi syurga adalah satu penyiksaan. Saya ulang balik. Kita duduk di padang mahsyar semata-mata menunggu giliran untuk dihitung adalah satu azab berbanding orang yang dah boleh pergi secepat mungkin untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita siapa pernah pergi kalau kita nak pergi main di air terjun ya tak? Kita nak pergi taman tema, kita pergi mandi hotel, dia ada tempat, ada gelongsor air tu. Apa perasaan kita bila kita masuk gelongsor air tu? Teruja sangat nak gelongsor air tu. Bila naik je orang ramai, beratur lah. 1, 2, punya lama nak sampai ke atas tu, nak turun gelongsor air tu, nak turun ke swimming pool. Kat hotel kan ada gelongsor tu. Perasaan tu membuat-buat tunggu, ya Allah, lamanya. Tapi bila sampai tu kita rasa sangat teruja. Nampak tak? Begitulah suasana, bahkan lebih dahsyat lagi kalau kita nak masuk syurga tapi terpaksa ditunggu. Kita kena tunggu sama ada boleh pergi syurga atau tidak. Kerana apa? Kerana terlalu memiliki banyak benda mubah. Kita sebelum kita mati, kita masih lagi pegang banyak harta yang harus. Bukan harta yang haram tau. Jangan salah sangka, bukan harta yang haram. Harta yang harus kita banyak pegang. Sebab itu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di saat mereka meninggal dunia, mereka melepaskan harta. Kita selagi nak mati lagi tu kita pegang harta. Rugi tak? Oi, rugi. Jangan buat pasal. Kita tak nak pegang harta, kita lepaskan harta. Kita lepaskan harta kita sikit tuan-tuan puan. Gitu. Kalau tak nak lepas jauh, lepas pada anak. Cakap dekat anak, Alung, mak bagi kamu rumah banglo ni, kamu ingat kamu pegang dia dulu ya. Mak tukar nama siap-siap. Jangan dijual rumah ni. Kan mak bagi kau tukar nama pula. Mak buat surat. Rumah ni tak boleh dijual kerana mak selagi mana mak hidup. Kalau kau setuju,
kau boleh ambil rumah ni. Baik mak, Alung ambil rumah ni. Maka kita pun transfer dekat anak kita yang sulung dengan syarat dia akan pegang rumah itu dan dia tak boleh jual selagi mana mak dia masih hidup. Rumah nombor 2, ladang kambing. Angah, mak ada ladang kambing. Kau jangan jual landang ni, kandang ni, melainkan selagi mana mak masih hidup. Jadi mak tukar nama siap-siap. Kalau kau setuju baru mak tukar nama. Dia pun setuju, mak tukar nama. Jadi harta kita, walaupun kita masih lagi ada dipanggil keterikatan, tapi kita dah lepas dah harta ni kepada anak-anak. Jadi di saat kita mati, kita dah tak ada pertanggungjawaban dah. Dipanggil hibah muqayyad, pemberian bersyarat. Kita bagi, kita kaitkan balik. Sebab kalau kita bagi harta kita, kalau kita, alamak, cerah pula dah. Kalau kita bagi harta, nanti kan dia refinance rumah tu pula. Akak kena beli dulu baru star boleh tekan. Oh, kena beli star dulu ke? Oh, minta maaf lah siapa yang beli, dia kena beli star dulu. Saya minta maaf ya. Saya ingatkan star tu boleh tekan je. Oh, okey, tak apa. Tekan button like pun should be okay dah. Kita nak bagi manfaat kepada orang ramai. Oh, star tu kena beli dulu. Saya tak tahu. Tapi tak apalah. Kalau ada siapa-siapa ada button star, tekan je button star. Kalau tak ada button star, tekan button thumbs up ni. Kalau tak ada button thumbs up, bagi yo love. Bagi love. Biar Facebook tahu, Mark Zuckerberg tahu, surau 3A Seremban An-Nur ini, oh mai hebat berbona. Bunyi dah macam bahasa orang apa ya dah. Nak cuba cakap Negeri Sembilan. Maklumlah page ni kat Negeri Sembilan ni, kat Seremban, kat Senawang. Jadi minta maaf lah, kadang-kadang cakap Negeri Sembilan, kadang-kadang nampak macam orang Minang pun ada. Ni Minang ke Negeri Sembilan? Negeri Sembilan ke Minang ni? Minang pun boleh. Pak Mertua Dan orang Pak Mertua Dan lah. Pak Mertua orang Minang. Pak Mertua orang Minang. Baik. Menantu Jawa, tu tu. Baik, masya-Allah. Baru balik daripada hantar anak sekolah ustaz, merempit jap. Dahsyat Kak Zah. Mana nak cari ibu yang bernama Hakak Haruniza ni? Merempit pun dia, masak pun dia, siapkan anak pun dia. Hebat benar usah hebat Hebat. Hakak Haruniza memang hebat. Orang terolak, masya-Allah. Samalah ustaz tak reti nak buat macam mana. Tak apa, tekan button like je. Minang bahasa Jawa. Minang bahasa. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya semua nikmat yang kita ada. Hukumnya harus untuk memiliki harta yang banyak, harus. Tetapi kita kena tahu consequences-nya, kita tahu kesan yang akan berlaku daripada pemilikan harta yang banyak, iaitu apa? Lagi banyak harta, lagi banyak soal jawabnya. Itu kita kena pegang by heart. Oh, lagi banyak soal jawab bang, kita nak ke syurga. Halaluha hisab, yakni dunia yang halalnya juga dihisap. Nabi sebut perkara halal di dunia juga akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau banyak harta yang kita pegang, lagi banyak soalannya. Seseorang mengambil yang halal di dunia ini hanya jika perlu dan untuk beribadah kepada Allah sahaja. Yang demikian itu adalah suatu kebaikan dan adab yang membuatnya tidak akan dihisap dan terhindar daripada siksaan. Bahkan dia akan mendapat pahala dan pujian daripada Allah Ta'ala. Suratul Baqarah ayat 202 berbunyi, Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah yang mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan. Nabi SAW bersabda, Man talabad dunya halalan isti'fafan anil mas'alah wa ta'azzuman ala jarih wa sa'yan ala iyalih ja'a yawmal qiyamah wajhuhul kal qamar laylatal badar. Barang siapa mencari dunia yang halal dengan tujuan agar tidak meminta-minta, dikasihi jiran dan memenuhi kewajipan keluarga, nescaya pada hari kiamat dia muncul dengan wajah berseri bak bulan purnama. Barang siapa yang bekerja siang malam pagi petang untuk menyara kehidupan, bukan untuk bermegah-megah. Dia hanya cukup ngam-ngam sui, kata orang Kuala Lumpur. Ngam-ngam yo. Yo, harta dia banyak, tapi duit yang banyak ni dia bagi siapa? Bagi mak bagi apa bagi abang yo, kan? Bagi abang bagi abang bagi anak buah yang nak zakat. Oh, sah kaya mamat ni. Dia ambil 500 yo. Gajinya 10,000, tapi dia ambil 500 yo. Dia ambil 500 tu, itulah duit minyak motor, itulah makan dekat pejabat. Yang lain semua dia hantar ke anak dia, hantar ke mak, hantar ke anak, hantar ke mertua, hantar macam-macam. Jadi duit dia guna 10,000 tu, dia guna 500 ya. Oh ya Allah, usah. Bukan kau dokut.
Motor dia tu kira kalau angin tiup pun memang masuk longkang lah. Punyalah daif motor dia tu. Tapi dia tahu dia tak nak guna lebih-lebih. Buat apa lebih-lebih? Duit yang banyak ni untuk dia membahagiakan. Dia bahagia dengan membahagiakan. Itu dipanggil prinsip hidup yang sangat mahal. Bahagia adalah bila kita boleh membahagiakan. Tolong tulis. Bahagia adalah bila kita mampu membahagiakan. Mak dan bapa ni, mak lah susu-sususnya. Dia masak, dia tak makan. Dia tengok anak yang makan, hoi, dia kenyang. Cuba tanya ibu-ibu depan saya ni. Kalau kita masak, anak kata, mak sedap lah mak nasi ayam ni, mak masak, oh sedap mak. Seronok tak? Kita seronok tau anak makan. Mak nak tak? Mak tak apa, mak kenyang. Nah, nampak? Jadi bahagianya kita bila kita mampu membahagiakan orang lain. Maka orang inilah yang dipanggil orang yang bahagia dunia akhirat. Dia ambil dunia, dia ambil cukup-cukup je. Tak ada lebih, tak ada kurang. Gaji je 10,000 tapi buat apa banyak-banyak dia kata. 10,000 tu bukan untuk saya Ustaz, untuk anak dan bini saya. Biarlah mereka dapat rumah besar sikit. Untuk mak mentua, biarlah mereka duduk tak payah bayar sewa. Untuk mak kita, biarlah mak dapat sebulan 1,000 pun tak apa. Yang penting apa? Yang penting kita sihat, kita panjang umur, ada orang doakan. Rezeki kita, rezeki orang lain datang daripada kita. Kita ni umpama tangki. Tangki tu dia tak simpan air pun, air sikit je untuk diri dia. Untuk mana ada tangki, mana ada ambil air. Tangki tak perlukan air. Yang perlukan air, paip-paip tu orang lain perlukan air. Jadi dia lepaskan je air tu. Lagi banyak air melepas, lagi banyak air masuk ke dalam tangki tu. Betul Kak Azhar kata, tu seronok orang makan. Walaupun mak tak makan lagi, ya Kak Azhar, tapi jangan sampai tak makan, kan tumbang pula kan. Dan kalau makan pun jangan makan bulan Ramadan. Ya Allah Akbar. Itu tak puasa tu. Terkejut anak, pasal apa mak tak makan? Mak tak makan pasal kau makan tu, mak tak makan tu. Kau mak makan kan, kau tak makan pula. Eloklah mak tak makan. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi saya kira kita berhenti di sini dahulu. Lebih kurang dah kita pun bersiaran selama hampir setengah jam. Dan terima kasih bagi yang memberi star. Ada 224 bintang. Terima kasih semua. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Saya merayu dan menyarankan tuan-tuan untuk sama-sama kita menyumbang kepada tabung surau. Kerana surau An-Nur Fasa 3 Serban ini antara surau yang aktif di Bandar Serban, yang menjemput ustaz-ustaz di Lembah Kelang ni, ustaz di Kuala Lumpur, live-nya untuk orang Seremban. Dan dia tengok ni sampai ke Johor Bahru ada, orang Penang ada, orang Singapura ada, orang Sabah ada. Oi, untung hebat Sekejap sangat rasanya ustaz. Masya-Allah. Lepas ni kita minta kontak Tengku Muhammad Nasir. Masya-Allah, Ustaz Tengku Muhammad Nasir. Kita harap admin boleh kontak Ustaz Tengku Muhammad Nasir. Oh hebat orang orang Negeri Sembilan Osah hebat Ustaz Tengku. Nanti kita nak pergi ngetih dengan Ustaz Tengku. Lama tak jumpa Ustaz Tengku, masya-Allah. Jadi marilah sama-sama tuan-tuan puan, di pagi Ramadan yang ke-11 ini kita tingkatkan rasa syukur pada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan nikmat pada kita. La in syakartum la azidannakum. Bila kamu syukur, aku pasti tambah. Dan tambah nikmat itu bukan untuk diri kita, tapi untuk kita membahagiakan orang lain. Aqulu madza tasma'un. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada Siti Mariam, masya-Allah ustaz, kuliah petang ustaz tak boleh masuk bab tadarus. Jadi masuk pagi pun alhamdulillah. Tahniah pada Siti Mariam. Terima kasih pada Kak Aruniza. Siti Maisarah daripada Terengganu, masya-Allah, maraton pagi. Ya betul, maraton. Ni mata ni dah berpusing-pusing dah ni. Balik dari TV Hijrah terus live di surau An-Nur Seremban, masya-Allah. Ustaz Samsul Lebat tu daripada Seremban, dia kata tadi apa tahu? Oi, dekat benar rasanya Seremban dengan Kuala Lumpur ni, dah macam dekat sangat dah. Pagi tadi dia dekat Teluk Intan, ini dah kat Kuala Lumpur. Esok lepas tu nak pergi Kuching pula. Oh hebat Ustaz Samsul Lebat. Kita doakan Ustaz Samsul Lebat sihat walafiat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan surat al